Okay, selepas 3 minggu kita dapat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Okay, Perdana Menteri Malaysia yang baru. Okay, bursa Malaysia kita shoot up naik, kemudian dia start dropping. Okay, dan dia sekarang ni kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Okay, so siapa-siapa yang terlibat dalam saham, pastinya anda akan merasai situasi seperti ini. Okay, dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda, okay, macam mana kita nak melalui situasi pasaran saham yang sideways, yang turun naik, okay, kejap naik, kejap turun, okay, dengan memahami tentang asas pelaburan saham. Okay, alright. So kalau anda dah ready, anda boleh komen ready dekat ruangan komen. Okay, dan saya akan mulakan perkongsian saya sebentar sahaja lagi. Okay, masih tak ramai lagi yang masuk ni. Cepat bantu saya. Kalau anda sedang menonton, okay, bantu saya untuk klik button like, klik button share dulu. Okay, klik like banyak-banyak dan klik button share banyak-banyak juga. Boleh? Okay, alright. Okay. Okay, Kai ready. Kai ni selalu follow saya dalam live. Okay, Kai. Okay, lagi siapa lagi yang bersama dengan saya? Badrul Hisham, jelas. Okay, Hamzah AID Mansur is watching. Okay, Irna Fairuz is watching. Okay, terima kasih yang klik button like, yang klik button love, memang sporting. Okay, Kamal Endot is watching. Okay, lagi siapa-siapa yang sedang menonton, anda boleh berinteraksi dengan saya, anda komen, klik like dan klik button love. Okay, dan jom kita belajar sama-sama tentang saham ni. Okay, alright. So sementara nak tunggu rakan-rakan kita yang lain masuk, okay, dan saya nak kongsikan dengan anda apa yang berlaku di pasaran saham bursa Malaysia kita. Okay, pada ketika kita mendapat pengumuman Perdana Menteri Malaysia ke-10, iaitu pada berapa hari bulan? Siapa ingat? Okay, pada 24 November 2022, okay, kita dapat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, dan pada waktu bursa Malaysia kita mencanak naik pada 24 November. Okay, tetapi selepas tu, okay, dan pada waktu tu siapa ingat indeks bursa Malaysia kita naik mencecah 1,500 mata. Okay, dan sekarang indeks bursa Malaysia kita bergerak turun semula. Okay, dan sekarang berada di sekitar, kalau kita tengok update terkini, okay, 1,474 mata. Okay, so kalau dekat sini, okay, 1,500 mata, okay, sekarang berada di sekitar 1,470 mata. Okay, right. So ramai yang confused sekarang. Adakah dengan mendapat Perdana Menteri Malaysia yang baru, adakah dengan mendapat kerajaan perpaduan sekarang ni, pasaran saham bursa Malaysia kita ni akan lebih positif ataupun akan jadi negatif? Okay, kalau ikutkan masa 24 November tu nampak positif, okay, tapi lepas tu pasaran saham jatuh semula. Adakah ini semua hanyalah situasi sentimen semata-mata ataupun bagaimana? Jadi ramai orang dah jadi macam tak sure, confused, okay, dah jadi macam tertanya-tanya. Okay, sebenarnya situasi pasaran saham macam ni adalah situasi yang sentiasa berlaku dalam pasaran saham. Okay, dan apabila sesuatu perkara berlaku yang menyebabkan pasaran saham naik, okay, dan situasi itu akan menguja ramai orang, dan bila pasaran saham tu naik, okay, counter saham naik juga bersama-sama. Kita sebut dia adalah situasi sentimen positif, dan itulah yang berlaku kepada pasaran saham bursa Malaysia kita ketika kita mendapat berita pengumuman Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. So sentimen positif. Okay, so saya nak anda faham tentang sentimen. Sentimen positif ni bermaksud apabila indeks bursa Malaysia kita shoot up naik dan majoriti counter saham bergerak naik juga. Okay, so tak kisahlah counter saham tu bagus ke tak bagus ke, semua gerak naik. Itu sentimen negatif. Kalau itu sentimen positif. Kalau sentimen negatif, dia terbalik. Okay, maksudnya indeks bursa Malaysia kita merah dan banyak counter saham bergerak turun bersama-sama. So sentimen positif dan sentimen negatif boleh berlaku from time to time dalam pasaran saham. Ada masanya pasaran saham sentimennya positif,
ada waktunya sentimen negatif. Okay, so untuk terjadi sentimen positif dan sentimen negatif itu adalah perkara biasa dalam pasaran saham. Masalahnya kita tak tahu secara tepat bila ianya berlaku. Okay, dan jangan risau, kita tak semestinya perlu tahu bilakah sentimen positif dan sentimen negatif ini berlaku. Tetapi dengan kita memahami tentang situasi sentimen positif dan sentimen negatif yang berlaku ni, membolehkan kita bertindak dengan lebih baik dalam pasaran saham. Okay, so hari ini saya nak sharekan dengan anda, nak tunjukkan kepada anda, okay, berkaitan dengan indeks Bursa Malaysia kita. Okay, selepas situasi pasaran saham bergerak naik, okay, selepas kita mendapat Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan kemudian pembentukan Kerajaan Perpaduan. Okay, so sama-sama kita nak tengok dalam chart kita. Okay, dan inilah kelebihan teknologi semasa di mana orang biasa macam kita boleh buka chart sendiri dan boleh lihat sendiri apa yang terjadi kepada pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit ilmu dan pengetahuan saya tentang macam mana kita melihat indeks Bursa Malaysia. Alright, dan sekali lagi disclaimer saya, ini adalah bukan satu financial advice ataupun investment advice. Ia hanyalah perkongsian ilmu tentang bagaimana kita juga boleh melakukan kajian saham. Okay, alright, so dekat Google, okay, kita boleh masuk ke satu platform namanya adalah KLSE Screener. So dekat sini adalah platform di mana saya membuat kajian saham saya. So macam mana saya mengkaji saham, macam mana saya buat fundamental analysis, technical analysis. Okay, semuanya saya buat dekat sini. Okay, dan platform ni adalah platform percuma yang kita boleh gunakan secara percuma, tak perlu bayar. Okay, dan kita boleh buat kajian saham untuk Bursa Malaysia. So kita klik pada market, okay, dan sekarang kita boleh lihat pasaran saham sedang berlangsung. Okay, lebih kurang 20 minit lagi pasaran saham Bursa Malaysia akan ditutup untuk sesi pagi hari ini. Okay, dan sekarang indeks Bursa Malaysia kita berada di 1471.14 mata. Okay, turun 3.24 mata pada hari ini. So bila kita klik pada FTSE Bursa Malaysia KLCI ni, kita boleh tengok dekat sini ada 385 kaunter naik dan 404 kaunter turun. Okay, so kita boleh tengok dekat sini kalau ditunjukkan ini adalah intraday punya charting kita sebut. Hari ini indeks Bursa Malaysia kita daripada paras di sini, okay, sehingga ke pukul 12 tengah hari ni indeks kita berada dekat bawah ni. So maksudnya hari ini indeks kita turun ke bawah lah. Okay, dia turun naik, turun naik, turun naik, tapi akhirnya ke bawah. Okay, tetapi ini adalah dalam bentuk hari ini. Okay, so kalau kita nak tengok dalam fasa yang lebih panjang, okay, so kita klik pada technical chart ni, okay, dan kita akan boleh buka indeks Bursa Malaysia dan kita boleh tengok chart ni dari sudut yang lebih panjang dan kita boleh gunakan indicators, kita boleh gunakan trend line, horizontal line untuk kita melukis pada chart dan kita membuat kajian saham kita lah. Okay, so dekat sini time frame yang kita sedang buka sekarang adalah daily chart. So bermaksud satu candle ni mewakili satu hari. So satu hari lah. Okay, so yang latest ni, candle yang latest di sini adalah pada 13 Disember 2022. Okay, pada hari ini. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau saya letakkan cursor saya di sini pada 24 November. Okay, 24 November ni adalah tarikh di mana kita dapat pengumuman apa orang kata, pengumuman Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kalau kita tengok kat sini dia ada gap up, okay, kemudian dia naik ke atas, shoot up macam ni. Dan kemudian kita sebut, ada orang cakap lah ni marubozu lah apalah semua. Tapi lepas marubozu kononnya, lepas tu pasaran saham Bursa Malaysia kita keep dropping. Nampak tak? Okay, selepas tu dia merah, merah, hijau. Kemudian dia merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, merah. Okay. Dan sekarang berada di sekitar 1471 mata. Okay, so nombor satu, apa yang saya nak share dengan anda. Kalau ada orang cakap marubozu lah apalah, it doesn't mean anything. Dia hanyalah menunjukkan candle tu bergerak naik, bukan bermaksud pasaran saham Bursa Malaysia akan naik lebih tinggi, okay, ataupun tidak. Dia sebenarnya kita tidak boleh menjangkakan pergerakan harga saham. Satu benda yang saya nak anda faham, bila kaji chart, bila kaji technical analysis, kita bukan menjangkakan masa depan, tapi kita membaca pergerakan harga saham ataupun indeks Bursa Malaysia kita.
So kita hanya membaca, kita tak tahu akan jadi apa lepas tu. Selagi benda tu tak terjadi, kita tak tahu. So lepas dah terjadi, baru kita tahu, baru kita nampak. Okay, so sebab itulah sekarang ni daripada 24 November sampai 13 Disember ni, so lebih kurang 2 ke 3 minggu selepas situasi tersebut berlaku, kita boleh tengok sendiri apa yang berlaku dalam pasaran saham. Okay, secara realnya, okay, pasaran saham Bursa Malaysia kita tidak naik melepasi 1,500 mata kat sini. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia tidak naik melebihi 1,500 mata. So kat sini dia pergi ke 1,500 mata. Kemudian sejak daripada tu dalam masa 2 minggu ke 3 minggu, pasaran saham Bursa Malaysia kita masih lagi berada di paras yang di bawah 1,500 mata. Okey. So far boleh faham tak ni? Kalau faham, cuba komen faham. So far setakat ni, boleh faham tak? Alright, Latifah Faizah, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. So, dekat sini adalah satu perkara yang menarik tentang indeks Bursa Malaysia yang kita boleh perhatikan. Okay, kalau saya melukis pada chart ni, okay, kalau kita tengok ya, pasaran saham Bursa Malaysia kita daripada bawah ni, nampak tak? Dia bergerak naik, kemudian dia turun, dan masa dia turun tu, okay, dia lebih tinggi daripada yang rendah dekat bawah ni. Kemudian dia naik, okay, dia melepasi ketinggian sebelumnya dekat sini. Nampak tak? Dia naik melepasi. Right, kemudian dia turun. Okay, lebih tinggi yang turun ni, lebih tinggi daripada ketinggian sebelum ni. Kemudian dia naik lebih tinggi di sini, melepasi ketinggian ini, melepasi ketinggian-ketinggian sebelumnya. So kita sebut ni formation of higher high and higher low. Okay, so ni adalah formation uptrend sebenarnya. Okay, dan apabila dia turun, kalau kita tengok masa dia dekat bawah ni, dia adalah lebih tinggi daripada ketinggian, lebih tinggi daripada yang rendah sebelum ni. Still lebih tinggi daripada yang rendah sebelum ni. So ini masih lagi kita sebut formation higher high and higher low. Okay, dan sekiranya indeks Bursa Malaysia kita boleh naik melepasi 1,500 mata ni, maka dia akan meneruskan uptrend. Okay, so ini adalah salah satu perkara yang kita boleh tengok dekat dalam chart. Okay, di mana saham ni dia bergerak dalam mode turun dan naik. Okay, turun naik. Okay, dan itu adalah perkara yang normal untuk pasaran saham. Bukanlah bermaksud saham tu dia shoot up naik je. Okay, dia boleh jadi macam ni, di mana candle hijau, candle hijau, candle hijau, candle hijau, candle hijau, candle hijau. Okay, berturut-turut. Okay, tetapi lepas tu ada juga candle merah. Okay, kemudian ada juga situasi di mana dia bukan candle hijau, candle hijau, candle hijau, tetapi dia satu kali candle hijau straight naik pun boleh berlaku dalam pasaran saham. Sama juga dekat sini, hijau, hijau, hijau. Okay, lepas tu dia merah, merah, merah. Okay, so that's why pasaran saham ni boleh jadi macam ni. So anything can happen in the stock market. Okay, dan kita tidak perlu predict, okay, ke manakah pasaran saham akan pergi. So apa yang kita boleh buat adalah kita membaca pergerakan harga saham dan juga indeks Bursa Malaysia kita, dan kemudian kita buat keputusan, okay, untuk bersedia dengan segala kemungkinan yang akan berlaku sama ada pasaran saham naik ataupun turun. Okay, walau bagaimanapun, okay, kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita clear, okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, pasaran saham Bursa Malaysia kita bergerak turun, naik, turun, naik, turun. Okay, dan sekarang ni kalau kita pergi ke time frame 1 hour, okay, kalau saya bawa ke anda ke time frame 1 hour, so kita boleh tengok dekat sini adalah pada 24 November, ini paras paling tinggi, dan sekiranya kita pakai trend line, tarikkan trend line, okay, kita akan nampak, okay, indeks Bursa Malaysia kita bergerak dalam mode downtrend di time frame 1 hour, dalam channel downtrend 1 hour kita sebut macam ni. Okay, so kita boleh ambil kat sini dan kita buat begini. Nampak tak downtrend? Ni dalam time frame 1 hour. Maksudnya satu candle tu 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan dia masih lagi bergerak dalam mode downtrend. Okay, dan kalau kita pakai horizontal line pula, kita boleh letak dekat paras paling rendah dekat sini. Okay, dan juga kita boleh letak dekat paras di sini. So kalau kita boleh nampak kan, kalau anda boleh nampak apa yang saya nampak, okay, pasaran saham Bursa Malaysia di sini ya, ketika 5 Disember 2022,
Okay, dia turun kat sini, kemudian dia cuba naik dekat sini, ada satu resistance, kemudian dia turun, nampak tak sampai kat sini. Dia cuba naik semula, tak lepas, dia turun balik semula, dia naik kat sini dan dia berada di sini. So, nampak tak kita sebenarnya berada dalam sideways antara indeks 1477 dengan 1463. So, ini kita sebut sideways. Okay, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. So, dalam mode time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak indeks masih lagi sedang cuba turun dan naik, okay, di satu paras yang konsisten. Okay, ini kita sebut sideways. Okay, dan ramai orang bila waktu sideways ni dia jadi macam tak keruan sebab pasaran saham tak ke atas, pasaran saham tak ke bawah, kejap naik rasa macam positif, okay, bila turun pula rasa macam risau, takut. Dan itu adalah perkara yang menduga pelabur dan trader saham ketika waktu sideways. Okay, jadi dalam waktu sideways ni, apa yang kita buatlah kita kena banyakkan memerhatikan dulu. Kita tidaklah bertindak untuk beli secara agresif dan kita nak membeli saham juga pada waktu-waktu harganya murah, okay, ketika dia berada dekat area yang lebih rendah, okay, ataupun ketika dia berada di permulaan uptrend apabila dia telah pun melepasi garis downtrend channel macam ni, ataupun dia mungkin ke bawah. Okay, so depends kepada situation. So kalau kita jenis yang nak entry, kita cari pada waktu dia murah. Kalau kita nak berada dalam confirmation, dia mestilah memecahkan trend line, downtrend ataupun resistance yang ada. Secara ringkasnya, ini adalah macam mana kita melihat pergerakan harga saham ataupun indeks bursa Malaysia kita. So far kita masih lagi berada dalam mode sideways. Okay? Jadi apa nak kena buat? Itulah dia. Seperti yang saya katakan, okay, kita kena melihat pasaran saham tu nak bergerak ke mana dan kita bertindak accordingly. Okay, kita tak boleh nak predict the market. Okay, kita tidak boleh mengawal saham tu nak naik ke, nak turun ke. Kita tak boleh nak buat apa. Kita hanya boleh membaca pergerakan dan bertindak apabila kita melihat signal. Okay, dan adakah kita boleh membeli saham ataupun tidak. Okay, alright. So, secara ringkasnya, itulah dia situasi pasaran saham bursa Malaysia. Dan apa yang saya nak beritahu kepada anda adalah ini adalah perkara yang normal dalam pasaran saham. Ini adalah perkara yang biasa terjadi dalam dunia saham, bukan sesuatu yang pelik, saham jadi macam tu, saham jadi macam ni. Okay, dan isunya sekarang adalah bukan pasaran saham. Pasaran saham memang macam tu. Okay, dia dah jadi banyak kali situasi-situasi macam ni. Okay, the problem adalah pelabur dan trader saham tu sendiri. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita balik semula ke time frame daily. Okay, siapa yang membeli saham ketika berada dekat 1,500 mata, ketika shoot up 24 November dan membeli dekat sini, inilah orang yang akan sentiasa risau dalam pasaran saham. Sebab mereka membeli ketika harga tu berada dekat puncak, ketika sentimen adalah positif, ketika semua orang bercakap tentang saham. Dan mereka membeli pada paras yang tinggi. So selepas mereka beli dan kalau mereka tak clear position pada waktu yang betul, okay, dengan harapan saham tersebut naik lebih tinggi, hakikatnya dia saham tu turun, okay, menyebabkan mereka sentiasa berada dalam kerisauan. Okay, so that's why kesilapan membeli saham ketika di puncak ni, okay, ketika di puncak ni adalah kesilapan yang selalu dilakukan oleh orang yang FOMO. FOMO ni adalah fear of missing out. Okay, dia tengok wah pasaran saham naik, counter saham naik, dia pun tak nak terlepas peluang-peluang yang ada, maka mereka pun pergi membeli tanpa kajian saham yang jelas, okay, dengan harapan melihat saham tu bergerak naik ke atas selepas mereka beli. Tapi ini adalah kesilapan yang ramai orang lakukan dalam saham sebab membeli saham mengikut emosi, mengikut sentimen positif yang ada dekat luar sana. Dan benda ni akan berulang-ulang sentiasa dalam pasaran saham. Sebab ada je orang yang akan sentiasa pergi terkejar-kejar beli pada waktu ni. Seperti macam ni. Okay, jadi kalau anda nak jadi seorang pelabur dan trader saham yang berjaya, okay, make sure anda jangan terlibat beli saham ketika FOMO. Okay, macam mana kita nak elakkan daripada terbeli saham dengan FOMO ni adalah kita kena buat kajian saham sebelum kita membeli apa-apa saham. Jangan kita dengar orang cakap pasaran saham tengah boom, tengah naik ni apa semua,
itu semua kita tolak tepi. Tak payah kita risaukan apa yang orang cakap dekat luar sana. Kita fokus kepada kajian saham kita, fokus kepada kaunter saham yang ada signal untuk buy di permulaan uptrend. Itulah perkara yang kita perlu fokuskan. Okay, jadi terlalu ramai orang yang terperangkap ke atas ni. So apa yang terjadi kepada orang yang membeli saham ketika berada dekat puncak dekat atas, okay, sekarang ni mereka adalah orang yang mereka yang sekarang ni tengah stres sebab mereka membeli saham dekat atas dan sekarang harga tengah jatuh. So ada di kalangan mereka yang dah start cut loss ketika waktu sekarang dan ada yang masih lagi bertahan untuk sabar tunggu pasaran saham bergerak naik balik semula. Okay, jadi yang tengah sabar tunggu ni sampai satu masa dia pun akan hilang sabar juga, menyebabkan mereka terpaksa menjual saham mereka pada paras-paras yang rendah. Dan selepas mereka menjual saham mereka pada harga yang rendah, masa tu pasaran akan mula bergerak naik balik semula. So, cycle benda ni akan sentiasa berlaku dalam pasaran saham. Sebab tu ada orang yang dia beli dekat puncak, lepas dia jual, harga saham tu naik balik semula. Okay, so sebab itulah beli saham jangan ikut emosi. Okay, jangan beli saham sebab sentimen positif semua orang kata saham bagus. Okay, sebab itulah terlalu ramai orang yang bila buat saham ni, dia tak nak fokus pada ilmu. Dia tak nak fokus kepada kajian saham. Dia tak nak fokus kepada trading plan yang jelas. Okay, dia just fikir nak buat profit je. Jadi dia just expect nak tahu apa counter saham nak beli. Sebenarnya tahu apa counter saham nak beli adalah tidak cukup. Okay, sebenarnya sekadar tahu apa counter nak beli tak cukup. Kita kena tahu nak beli pada harga berapa, apa perancangan kita, apa strategi kita untuk beli saham tersebut, kenapa kita beli saham tersebut. So semua ni adalah persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh orang yang nak beli saham. Okay, sebab itulah bagi saya, pendapat saya, tak guna beli screener, tak beli subscribe software screener yang mahal-mahal dekat luar sana, tiap-tiap bulan subscribe bayar untuk dapatkan counter-counter saham untuk dibeli, sebab dia tidak akan menyelesaikan masalah kita sebagai pelabur dan trader saham. Sebab sebelum kita beli saham, kita kena ada perancangan kita dalam jual beli saham. Okay, so semua ni adalah benda yang saya ajar dalam program Newbie Saham Mastery Online, di mana saya beritahu, saya ajarkan macam mana kita nak jadi pelabur dan trader saham yang kompeten dalam pasaran saham dengan memahami apakah langkah demi langkah yang perlu kita buat sebelum kita beli saham. Okey, ada 3 langkah yang kita kena buat. Kita kena buat kajian saham, kita kena cari peluang dalam pasaran saham ni, dan kita kena buat trading plan. Okey, kita kena buat perancangan jual beli saham kita terlebih dahulu sebelum kita beli apa-apa saham. So, ini adalah perkara yang mesti dibuat, okey, untuk kita berjaya dalam saham. Tapi masalahnya ramai orang tak mahu untuk lakukannya, okey, sebab mungkin malas. Okay, tak nak buat kajian saham, tak reti, tak nak belajar. Okay, dan akhirnya mereka ni merisikokan diri mereka dalam dunia saham. Okay, sebab tu nak masuk ke pasaran saham ni, kita kena buat saham ni dengan betul dari awal. Okay, dan ramai orang buat saham dengan cara yang salah dari awal. Sebab tu mereka terkial-kial, struggle dalam saham. Okay, that's why saya insyaAllah sekiranya diberi kesihatan, okay, diberi peluang ruang, okay, saya ingin bercakap dengan anda yang serius nak jadi pelabur dan trader saham, yang nak jana income melalui saham dengan cara yang betul, nak dapat beli saham dengan selamat. Okay, insyaAllah saya ada formula, okay, untuk membantu anda buat kajian saham secara step by step. Okay, ingat pesanan saya, software, screener, algoritma dekat luar sana yang AI dan sebagainya, semua tu takkan dapat membantu kita untuk trade saham dengan baik, melainkan kita faham apa yang kita beli. Okay, dan kita hanya boleh faham apa yang kita beli sekiranya kita buat kajian saham kita sendiri. Okay, so luangkan masa untuk buat kajian saham. Okay, buatlah saham dengan minat. Jangan buat saham, jangan beli saham sekadar untuk fikir profit semata-mata. Itulah rahsia, okay, macam mana nak jadi seorang pelabur dan trader saham yang berjaya. Okay, alright, boleh faham tak apa yang saya explain ni? Kalau faham, komen faham. Okay, nak tengok sikit siapa yang follow dan faham apa yang saya ajar ni. Alright, Latifah Faizah, buat kajian saham sebelum beli apa-apa counter. Kena belajar buat kajian saham dengan TNM. Okay, right, terbaik. Okay, right.
So itulah dia rahsia macam mana nak berjaya dalam saham. Dan insya-Allah macam biasa pasaran saham ni bila pasaran jadi sideways, bila pasaran saham jatuh, ramai orang akan meninggalkan pasaran saham. Okey. Ramai orang akan rasa saham ni tak best, tak bagus dan sebagainya, dan mereka akan tinggalkan pasaran saham. Mereka akan pergi buat benda lain. Mereka akan pergi buat saham global, mereka pergi try trade oil, trade gold, okay, try forex, try FCPO, macam-macam lah, Rais investment, macam-macam mereka akan cuba try, okay, untuk buat duit. Dan masa mereka tengah cuba try nak buat benda-benda lain tu, cryptocurrency dan sebagainya, masa itulah pasaran saham akan mula bergerak naik dan mereka terlepas lagi peluang untuk membeli saham ketika harga baru nak start nak naik. Okay? Jadi pesanan saya, kalau anda nak berjaya dalam saham ni, jangan lompat sana sini. Belajar untuk fokus, belajar untuk sabar, belajar untuk tenang dalam pelaburan saham. Okay? Ada mindset yang betul terhadap pasaran saham. Jangan sibuk nak short term, intraday, nak buat quick profit. Ni semua bukan tempatnya. Okay, saham bukan tempat untuk macam tu. Of course, ada masanya kita boleh ada peluang untuk buat quick profit ataupun fast profit, okay, intraday dan sebagainya kalau ada peluang. Okay, tetapi bukanlah kita masuk ke pasaran saham untuk buat perkara-perkara tersebut. Okay, kita buat dengan cara yang betul, dengan cara yang patuh syariah. InsyaAllah kita melabur saham ni ada keberkatan, duit keuntungan yang kita dapat pun ada keberkatan. Okay, dan kita boleh membantu keluarga kita dengan keuntungan yang kita dapat daripada saham. Okay? Jadi insyaAllah, siapa-siapa yang nak belajar saham, ada tak siapa-siapa yang nak belajar saham? Okay, kita ada program yang kita sediakan untuk anda yang nak belajar saham dari asas. Okay, insyaAllah kita ada newbie saham mastery online pada hari Sabtu ni, 17 Disember 2022. Okay, program ni untuk anda yang baru nak start. Anda yang zero knowledge, tak tahu apa-apa, anda boleh join newbie saham mastery online. Okay, dan anda boleh daftar. Kalau anda berminat, anda boleh komen berminat. Okay, nanti my team akan berikan info lanjut kepada anda. Okay, dan selain itu, makluman saya kepada anda, okay, siapa-siapa yang berada di sekitar Johor Bahru, insyaAllah pada hari Ahad ini, 18 Disember 2022, okay, saya akan kendalikan, saya akan dijemput sebagai speaker jemputan, dijemput sebagai speaker jemputan, okay, untuk program seminar usahawan saham anjuran Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okay, jadi program tersebut insya-Allah akan diadakan di sekejap saya nak share dengan anda poster dia. Okay, insya-Allah akan diadakan di Berjaya Waterfront Hotel Setulang Johor Bahru di Ballroom 3 level 6. Okay, dan insyaAllah program ini akan dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan kerjasama Wealth Academy Senyam Berhad. Okay, so kita akan buat pada waktu pagi sampai pukul petang. Okay, dan 2 petang. Dan insyaAllah sesi ini adalah sesi pendaftaran secara percuma. Kita masih ada lagi lebih kurang 20 seat sahaja. Okay, kita tak boleh terima ramai. Okay, sebab kita akan sediakan makanan nanti. Majlis Agama Islam akan sediakan makanan untuk para peserta, dan program ni anda boleh hadiri secara percuma. Okay, so siapa-siapa yang nak hadir, okay, anda juga boleh komen berminat. Nanti my team akan berikan anda form untuk anda isi dan daftar secara percuma. Okay, dan boleh attend sesi itu nanti bersama dengan saya. Okay, dan program ni akan ada sesi perasmian penutup nanti oleh Sohibus Sahamaha YB Datuk Haji Ahmad Faizal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Okay, yang akan bersama dengan kita dalam sesi ini. Alright, dan insya-Allah saya sendiri akan buat presentation selama 2 jam dan saya akan kongsikan rahsia sebenar jana keuntungan dari saham kini terbongkar. Okay, macam mana kita buat profit dalam saham melalui dividen dan juga capital gain. Okay, so siapa-siapa yang masih belum register, okay, anda masih ada peluang untuk register. Okay, sebelum hari Jumaat ni, okay, sebelum hari Khamis atau Jumaat ni. Okay, bergantung kepada availability. Okay, kalau seat dah habis, memang tak dapat join lagi lah. Okay, so kalau kita ada lagi 20 je seat. Saya rasa kurang 20 seat. Okay, so make sure anda daftar percuma. Okay, siapa-siapa yang berada di sekitar negeri Johor atau Johor Bahru. Okay, orang yang dah mulakan langkah dalam saham boleh hadir.
dan nanti kita akan belajar macam mana juga untuk bayar zakat saham. Apakah syarat-syaratnya, okay, dan macam mana proses untuk pembayaran zakat saham. Okay, alright. So siapa-siapa yang berkelapangan, okay, anda boleh register untuk join program-program yang kita ada untuk hujung minggu ni. Okay, dan insya-Allah, okay, kita sentiasa positif untuk terlibat dalam dunia saham ni. Okay, dan akan ada peluang-peluang baru untuk jana pendapatan melalui saham sekiranya kita sabar dan kita ada mindset yang betul sebagai seorang pelabur saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya dalam sesi live pada hari ini. Okay, saya harap anda belajar sesuatu yang bermanfaat. Kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni bagus, bantu saya untuk klik button like, klik button love, klik button share. Alright, dan tagkan rakan-rakan anda dekat ruangan komen supaya mereka juga boleh tonton video perkongsian saya pada hari ini. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Kita jumpa lagi. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.